وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat 5 sabda Nabi, hadis yang sahih. Kata Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, musannif membawakan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil bagi rukun Islam. Dalil bagi rukun Islam. Ada lagi hadis-hadis yang lain, nah, yang disambung dengan jihad fi sabilillah. Kalau ikut tu ada lagi jihad fi sabilillah pun termasuk di dalam rukun Islam. Nah, tetapi jihad fi sabilillah ni dia bukan setiap hari. Nah, kalau sebab tu kata kita ulama ni cerdik. Ulama cerdik kalau nak ambil daripada hadis Nabi yang sama, cuma Nabi tambah dengan jihad fi sabilillah. Kalau ulama bubuh jihad fi sabilillah rukun Islam, tiap-tiap hari noh perang. Ustaz noh, tiap-tiap hari jenuh perang. Nah, jadi ulama pilih yang mana khusus amalan untuk kita. Jadi hari ni musannif bawa pada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Artinya ini hadis dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Jadi hadis ini Nabi sebutkan Islam ini tertegak, yakni dengan terbina seumpama satu bangunan. Bina ni umpama bangunan, membina ni umpama bangunan. Tertegaknya Islam ini seumpama satu bangunan yang nak dibinakan agama ini dengan 5 perkara. Jadi terbinanya 5 perkara ni, maka terbentuk satu bangunan. Terbentuklah satu bangunan. Jadi kita nak nampak bangunan tu. Sebab kita akan tengok nampak seperti macam mana binaan bangunan. Baik. 5 perkara. Iaitu apa dia? 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, Rasul Allah. Dan mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitillah
bagi mereka yang kuasa kepadanya, kepada haji, kepadanya, kepada Baitullah, akan jalan nak pi buat haji di Baitullah tu ada kemampuan. Baik, tengok. Dibinakan, kata musannif, dibinakan daripada hadis Nabi, dibinakan bunyal Islam, dibinakan Islam, yakni tertegaknya agama Islam itu, tertegaknya hukum Islam itu dengan lima perkara. Pertama, mengucap dua kalimah syahadah, iaitu mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadi kata musannif, maka nyata daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut itu, mereka itu tidak ada asas dan tidak ada tunjang bagi agama Islam. Nah, seperti binaan yang tidak ada asas dan tidak ada tunjang. Lagu mana tu? Nah, binaan yang tidak ada asas, tidak ada tunjang. Baik, kita tengok binaan dulu. Kita tengok binaan, sebab musannif umpamakan di sini seperti binaan. Tengok binaan. Kita nak buat satu bangunan, mestilah tapak bangunan yang kita nak buat tu padat, kejap. Betul tak? Mana ada orang pergi buat rumah di tanah lembek, nah, terus pergi pacak tiang tak akan tertegak di tanah yang lembek, di tanah yang gelongsor, di tanah yang rosak, tanah yang tak elok. Tiang tak tertegak. Tiang tertegak melainkan asas tapak itu kemah. Nah, kita tengok kalau bendang payah, orang piling apa semua, kemudian tambun tanah, kemudian buat bin keliling pula, nak bagi kejap tapak. Maka tapak yang kejap ni baru tertegak tiang. Kalau tidak, tiang tak tegak. Apa dia tapak ataupun asas yang kejap ni? Iaitulah mengucap dua kalimah syahadah. Pengucapan dua kalimah syahadah ni ialah kalimah syahadah yang pertama, iaitu tauhid. Kalau tauhid tak kejap, nah, sembahyang kita walau cantik tapi tak guna. Ni bahaya dia. Ni makna dia. Hak ni yang kata rosak ni. Nah, tanah londang, tanah payah, tiba-tiba kita pi pacak tiang nak buat rumah. Bukan takat tiang yang sengit, rumah pun sengit. Jadi dia kena kejapkan tapak dia dulu, kejapkan asas dia dulu. Ni yang musannif nak nampakkan pada kita. Daripada hadis Nabi, Nabi umpamakan Islam ini umpama binaan. Nah, rukun Islam ni umpama satu binaan. Nah, tertegaknya Islam ataupun berdirinya Islam ataupun terbinanya Islam itu seumpama tertegaknya satu bangunan. Nak ditegakkan satu bangunan tu, kena tapak dan asas dia kemah cukup-cukup. Jadi kita ni keutamaan ialah memperkemaskan tauhid kita. Hak ni keutamaan. Nah, yang paling utama al-itlaqul ulum, yang sangat-sangat dituntut, yang sangat-sangat penting atas tiap-tiap orang ni, ialah kita ni mengenal Allah. Tauhid utama sekali. Tauhid yang paling utama sekali. Jadi kemahkan tauhid kita. Sambil kita duk semayang, kita duk puasa, kita duk zakat, kita duk buat haji, tapi tauhid kita kena kemah. Kena kejap sungguh-sungguh. Ni sayanglah kita ni, rasa sayang. Nah, ramai dari kalangan kita sembahyang. Hak di sini makna ni. Makna ada hadis Nabi kata akhir zaman nanti ni umat Islam ni ramai. Nah, akhir zaman ni kita ni umat Islam ramai. Tetapi kita ni dikerumuni oleh orang kafir ni seumpama orang mengkerumuni talam makanan. Orang kafir buat kat kita ni macam duk kerumun talam makan. Talam makanan kubun macam mana? Bila kita duduk keliling, tangan hak nu cubit sikit, hak ni cubit sikit, anu cubit sikit. Habis lagu tu ya. Tak ada nak tengok. Habis lagu tu ya.
Oh, sahabat tanya, takkan masa tu orang Islam sikit? Dok, ramai, banyak. Tapi macam buih di kala banjir ataupun buih di lautan. Macam buih kalau banjir. Banjir buih penuh, kita nampak buih penuh atas, penuh. Tapi buih tu bila kena angin sikit, hilang. Nah, belaga daun sikit, hilang. Habis, tak ada. Tak ada kekuatan. Maka kekuatan Islam ni pertama-tama terletak pada tauhid. Kuat tauhid, kuat Islam. Tak kuat tauhid, tak tauhid. Orang tua kata tak tauhid, ustaz noh tauhid. Tauhid pun satu hal. Nah, tauhid ni sungguh-sungguh. Tauhid ni mengesahkan Allah. Nah, dia kena kuat yang ni. Nah, hak ni musannif nak bagi kita nampak. Nah, kalau binaan kita dengan asas yang tak kukuh, maka binaan kita juga tak stabil. Nah, duk bersoal, duk heran, no, kadang-kadang kita bersoal, apalah, no, orang semayang tapi mulut jahat. Orang semayang tapi buat maksiat. Orang duk petikai tang semayang tu. Tu kata Islam kita kena jaga. Orang petikai tang semayang. Tengok orang masjid, orang surau, tapi buat apa maksiat, beli nombor ekor. Orang nampak tak mana? Hak agama tu lekeh. Kenapa agama kita jadi lekeh? Tapi duk sembahyang. Tapi kita duk sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ni mencegah daripada perbuatan fahsyat dan perbuatan mungkar. Buat jahat pun tak, buat mungkar pun tak. Bila kita solat, solat yang macam mana? Solat yang macam mana yang nak dapat hak macam Allah Ta'ala kata? Nah, solat yang pertama-tama ialah solat yang kenal Tuhan. Solat yang kenal Tuhan. Kenal Tuhan tu tauhid. Solat yang kenal Tuhan ni tu tauhid. Kita ni umpama orang yang kenal Tuhan ni seumpama orang yang buat kerja. Yang dia duk buat kerja, tuan kerja tu duduk depan. Dia duduk berjalan, yang orang yang duk bagi dia berjalan tu duduk depan. Kawan tu duduk jaga, kawan duduk cuci jalan elok, bagi jalan elok. Dia tengok kita berjalan, dia takut kita buat kotak, dia duduk tengok. Agak-agak kita jalan ke mana? Kita nak jalan ke mana? Sepanjang kehidupan kita ada yang memerhati. Nah, tapi kalau kita berasa kita dapat perhati, tu lagi hebat. Dapat tengok tuan punya duk ada. Allah. Kan? Hak ni hak orang yang semayang yang dia tak akan sekali-kali terjebak dengan maksiat. Hak ni yang tertegah orang semayang daripada melakukan fahsyat dan mungkar. Dia tak akan buat mungkar apabila dia bertauhid kepada Allah. Nah, macam mana nak buat kerja-kerja mungkar? Takkanlah dia nak buat kerja-kerja syirik dengan Allah Ta'ala. Sebab dia bertauhid dengan Allah. Tapi bila tak ada tauhid, tak kenal. Nah, tak kenal. Nah, sampai pertikai kewujudan Tuhan. Nah, sampaikan kita kata Tuhan jadi daripada getaran. Kita ni nak kata Tuhan jadi pun tak boleh. Tuhan terjadi pun tak boleh. Tuhan menjadikan diri dia pun tak boleh. Kufur kalau kita kata macam ni. Nah. Dah. Jadi tak kenal tauhid. Ini rosak. Jadi nak mendirikan sembahyang, tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. Nak dirikan tiang agama mestilah diasas di tapak yang kukuh, yang kejap. Ini makna dia yang musannif maksud kat kita. Jadi kalaulah begitu kata musannif, kita tengok dia kata, nah, nampak sangatlah pada keadaan hari ini. Musannif nak menyata pada keadaan hari kitab dia karang ni. Nah, maka nyata daripada hadis Nabi SAW bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima perkara tersebut ni, hak yang duk tak buat kerja ni pada masa tu dan masa sekarang, mereka itu yang tak buat perkara daripada 5 perkara tersebut ni, sebenarnya nak cerita sebenarnya mereka tidak ada asas dan tidak ada tunjang pada agama Islam.
Tidak ada asas, tidak ada tunjang pada agama Islam. Nah, mereka dilahirkan sebagai Islam semata-mata tanpa mereka memperkemaskan tunjang Islam mereka. Aha, dah. Hak ni kata musannif. Nah, asas Islam tu mereka tak perkemah. Seperti binaan-binaan yang tidak ada asas, yang tidak ada tunjang. Nah, kalau asas ni kita mau tapak dulu lah. Kalau tunjang tu biar pailing bagi kejap. Nah, tunjang pailing bagi kejap. Seperti pohon, kita tengok pokok. Nah, pokok-pokok balak tinggi melayut. Tinggi melayut. Boleh hidup ratus tahun. Boleh hidup ratus tahun. Tempat hidup dia di mana? Di bukit, di gunung. Bukan di tanah datar. Di bukit, di gunung. Tak terbalik pun. Sebab tunjang dia. Tunjang dia. Nah, lagi dalam tunjang dia, lagi kuat banyak dia, lagi cengkam dia di bumi kuat. Nah, tapi kalau duduk di tanah datar, tanah rata, nah, pokok temucut tak boleh berdiri tegak. Pokok temucut tak boleh berdiri tegak. Pasal temucut tak ada tunjang. Nah, jangan jadi temucut kita ni. Siapa lalu pun sangkut. Siapa lalu pun sangkut. Jangan jadi temucut. Nah, rugi. Rugi. Asas tak kuat. Nah, pegangan tak ada, sangkut merata. Nah. Jadi kita tengok. Nah, musannif bagi tahu dekat kita, mereka ni kebanyakannya tidak ada asas, kata musannif. Maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Runtuh bila? Apabila asas tidak kukuh. Yakni tidak ada asas, maka binaan akan runtuh. Maka Islam tidak akan sempurna. Islam tak cantik diamalkan. Sebab asas dia tak kukuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut. Tidak ada tunjang, tidak ada asas daripada 5 perkara. 5 perkara tersebut. Ataupun mengingkari dengan lidahnya, dan jikalau dengan selera sekalipun, nah, tidak ada asas, runtuh agama, nah, rosak agama dengan dia tidak ada asas, ataupun dengan sengaja dia mengingkari daripada hukum yang diwajibkan atas dia, ingkar dengan lidah, jadi rosak agama dia. Nah, walaupun dengan melawak selera sekalipun, main-main saja. Nah, tapi engkar kepada hukum. Nah, rosaklah agama itu. Rosaklah, tidak kukuhlah agama itu. Runtuhlah agama itu. Itu kata musannif. Sebab tu kita kena perkukuhkan asas kita. Asas agama tu kena kukuh. Asas agama ini, ibu dia ialah syahadah. Tiang dia, tapak dia, asas dia ialah syahadah. Tiang dia ialah solat. Nah, jangan tinggal solat. Jangan putus dengan solat. Walau macam mana sekalipun kita sibuk, jangan ada azam untuk kita qada. Ada orang dia ada azam. Azam nak qada sembahyang. Nah, pulun buat kerja, tak apa, tak dan sat giku qada, haram. Hak niat nak qada tu, sat giku qada, nak perhabis kerja selalu, haram. Tak boleh. Nah, jadi Islam ni kita kena jaga. Tauhid kita jaga sungguh-sungguh. Tauhid jaga sungguh. Solat kita jaga. Jangan putuskan. Jangan putus solat. Nah, jadi asas dia adalah tauhid, iaitu syahadah, dan tunjang dan tiang dia ialah sembahyang. Tiang dia ialah sembahyang. Nah, kemudiannya zakat itu adalah puasa itu adalah dindingnya. Bina tiang, pacak tiang, pasangkan dinding. Nah, pasangkan dinding. Dinding. Kemudian zakat kita jadikan dia sebagai bumbung. Kemudian haji itu adalah kesempurnaan di dalam amal kita yang kita buat di sini. Kita menghadapkan kepada tempat yang Allah Ta'ala perintah untuk kita hadapkan. Nah, baru kita dapat kesempurnaan. Nah, dapat kesempurnaan.
Allahu Akbar. Nah, kalau boleh pi haji, kita pi lah. Ni kita dah sampai dah kepada musim-musim di mana dipayahkan bagi kita haji. Musim haram pi haji. Musim tahun ni siapa pi haji haram. Sebab dia musim yang diharamkan kita, dilarang kita daripada keluar daripada negara, nak masuk negara nu pun tak boleh, diharamkan. Maka haji tahun ni kita tak boleh pi, haram kita pi. Makna dia hujung dah lah. Hujung dah. Hujung-hujung dalam kita ni. Bila kita disekat dah, jadi kepayahan dah, jadi rugi ni. Ni dalam masalah dulu dia kaya, dia ada duit, dia kedekut, dia tak mau pergi haji, lah dia berdosa. Kalau dia tak boleh pergi, dia mati dalam dosa. Ni. Dia mati dalam lah tak boleh pergi pasal Covid. Tapi tahun lepas tahun dulu ni dia ada ratus ribu duk ada dalam bank. Dia tak pergi haji. Pasal apa? Duk tunggu tabung haji tak panggil. Nak tunggu buat apa? Kita ada ratus ribu dalam bank. Makna dia kita dah berkuasa, berkemampuan sampai kepadanya. Nak pi pun dah mampu, nak tinggal duit pun mampu, tambang pun cukup, belanja pun cukup. Bukan senang 40 ribu Ustaz. Kalau nak pi kena pi 2 orang. Doa terpulang yang wajib atas kita. Wajib atas kita. Bini kita wajib tak? Dia ada tak? Dia tak mampu, dia tak wajib. Kita nak belanja, dia tak wajib. Kita dulu. Tu. Ni kewajipan. Duit ratus ribu tapi tak mau pergi haji. Tiba-tiba mati tahun ni. Susah nak bini. Susah nak kena buat upah haji kat dia. Nah, harta dia ni. Ada harta. Sebab tu kata ada harta, jangan kedekut, jangan berkira dengan agama. Nah, jangan kedekut, jangan berkira dengan agama. Hak orang menega tu dia punya pasal. Yang wajib kita nak pergi haji. Sebab kita ada kemampuan. Mereka menega. Jadi macam-macam lah tu yang harga mahal. Nah, tapi kalau ada duit 200 ribu pun orang pergi. Orang nak pergi haji. 200 ribu. Package. 200 ribu tak kalut lah. Duduk bawah dia. Baling batu itu ya. Nah, turun hotel, naik kereta, main baling batu macam tu ya. Tak ada berabut dengan siapa pun. Hotel kan. Hotel dekat dengan Jamrah tu. Hotel tu. Turun hotel. Di bawah tu orang duk robot di atas tu nak baling kita mai turun di bawah ya. Selesai 200 ribu. Tentu yang berasa sayang, tapi duit dah 1 juta. Duit dah 1 juta tak pi juga. Wal-iazubillah, rugilah hidup. Sampai tahun ni nak pi diharamkan, tak boleh pi. Dia bila sampai pada tahun yang musyaqqah diharamkan kita pi, kita tak boleh pi, tak boleh buat haji. Walaupun haji dia buka, tak boleh pi. Macam mana? Mati, wal-iazubillah, mati dalam keadaan berdosa kerana tak menunaikan haji sebelum di waktu dia berkemampuan. Tu sebab tu di sini bila ada kuasa untuk sampai pada Baitullah. Kuasa di sini harta pertama, ada duit untuk tambang pi, ada duit untuk perbelanjaan semasa duduk di sana, ada duit untuk ditinggalkan orang yang kita tinggal. Anak bini mak orang gaji, ada duit pakaian depa, ada duit semua cukup dah. Wajib dah pada tu ketika tu tak pi juga. Allahu Akbar. Rupanya sibuk tak dan apa? Duk uruskan perniagaan, tak boleh cuti. Jaga. Allah Ta'ala tarik balik, bukan takat tak boleh cuti. Allah Ta'ala tarik balik, cuti terus. Rupanya sungguh. Betul tak? Sungguh, tarik, cuti terus. Bila alasan dia, tak boleh lah nak cuti, tak boleh. Tak boleh lah nak cuti, tak boleh. Duk menega ni, sibuk ni. 6 bulan tak boleh menega. Kita tak perasan lagi Allah Ta'ala buat kat kita. Tu Allah Ta'ala bagi kita ingat tu. Tak perasan lagi. Alasan yang kita guna, semua hari ni kita dapat.
Kerja kami tak boleh cuti. Payah nak dapat cuti. Senang pi, cuti terus. Nah. Ni. Allah Ta'ala duk tunjuk dekat kita ni. Allah Ta'ala tunjuk. Jangan sekali-kali kita beralasan dengan perkara dunia untuk tolak kerja buat ibadat, kerja agama. Bila diseru kita, segera. Ni maksud dia. Ni maksud dia. Ni rugi ni, orang-orang kita ni rugi ni, hak ni. Macam kita miskin ni, Allah bak haji ni tak berasa apa satu, tak boleh pergi pun. Kita tak ada sungguh. Tak ada berasa apa. Tak ada nak buat macam mana. Dalam tak ada, tak boleh pergi pun kita susah hati dah. Ya Allah, tahun ni tak boleh pergi haji. Duk fikir apa? Kita pun tak ada duit. Dalam tabung haji pun ada RM1.9 kan? Ada RM1.9 kan? Duk fikir apa? Dalam tabung haji pun tak ada duit. Nak pergi duk tunggu, nak pencen, nak tunggu dapat duit EPF apa semua, kok boleh pergi. Minta doa Allah Ta'ala panjang umur sampai dapat duit, boleh pergi haji kot boleh pergi haji. Nah, tapi kalau kita dapat duit sikit nak pergi lagu mana, tak boleh pergi juga. Nah, kok mana pun kita kena usaha juga bagi dapat. Sebab apa? Bila ada duit habis. Baik. Habis. Itu dalil. Dalil rukun Islam. Dalil rukun Islam. Jadi kita kena perkemahkan Islam kita ni. Kita perkemah Islam, orang bukan Islam gerun. Lah ni orang bukan Islam tak gerun. Dulu-dulu mic pun tak ada. Betul tak? Speaker pun tak ada. Tapi bila imam dengan makmum sebut amin, orang di luar pun gerun. Amin ke semua. Sebab apa? Sunat dinyaringkan berserta dengan imam. Bila imam kata amin, serta dengan imam. Amin, sunat. Nyaring. Kita kedekut. Suara kedekut. Ada orang nak gerun bah. Kalau suara kita pun tak dengar. Dalam ada speaker pun orang luar tak dengar amin makmum dengan tu imam. Nampak? Tu sunat. Sunat dinyaringkan. Amin serta dengan imam. Mazhab Syafi'i serta dengan imam, bukan dahulu pada imam. Tu orang suruh ngaji. Ramai juga semayang. Tu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu imam saktah sunat. Makmum duduk belakang. Amin. Pandai-pandai dulu pada imam. Tu kata tak mengaji. Tak boleh. Imam yang kena bunyi, makmum ikut serta dengan dia. Tak doa kita sengat sunyi. Nah, ada orang nak gerun, tak gerun. Sebab apa? Di sini dapat melihat perpaduan kita tak kukuh. Amin pun tak boleh bersatu. Islam. Gebang Islam lah, gebang. Ada sembang lebih pun ada. Kerja, ngaji pun tak, mayang pun tak, senang pergi. Kalau bab sembang agama, bab sembang Islam, kemah. Orang nu tak kena, orang ni tak kena, lagu nu tak kena, lain-lain rupanya dia mayang pun tak. Hina Islam. Orang hina Islam. Tu yang duk kata asas ni kena bagi kemah. Kita semayang, kita mengaji. Hang sembang bab agama orang rasa gerun. Orang nak kata tak apa ni. Dia duk mengaji. Bila kita cakap bab hukum, dia duk mengaji, jangan kita duk, dia duk mengaji. Nikah kita cakap ke bombang. Hang mengaji tang mana? Habis dengan ayat tu. Jadi agama kena jaga sungguh-sungguh. Baik, habis. Kita pindah pula kata musannif rahimahullahu taala, bermula iman itu. Ini bermula ta'rif iman, pengenalan iman itu. Ialah pengenalan iman tu apa dia? Percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya seorang akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia dengan darurah, benar dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka, tua dan muda,
akan bahawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Baik, apa dia iman? Takrif nak kenal apa dia iman? Iman ni iman percaya hati. Perkara yang bangsa hati, iaitu percaya dan yakin di dalam hati. Itu iman. Nah, percaya dan yakin. Kalau percaya saja pun tak boleh, yakin. Apa dia yakin? Yakin ni percaya sungguh-sungguh dengan tidak ada syak, zon, waham. Itu yakin. Kalau ada syak, tidak yakin. Kalau ada zon, tidak yakin. Kalau ada waham, tidak yakin. Iman, dikehendaki iman, yakin. Kalau 1000% pun 1000% yakin. Tu benar tu. Diketahui benar tu benar. Yakin, 1000% yakin. Apa dia yang kita yakin? Apa dia yang kita percaya? Segala yang dibawa datang oleh Nabi, dibawa datang oleh Rasulullah, segala. Makna dia, kalau tak percaya sebahagian daripada apa yang Nabi bawa, tak yakin. Tak yakin makna dia ada syak, ataupun ada waham, ataupun kita zon, maka tak sempurna iman. Tu kita kata tak sempurna iman. Hakikat dia tak ada iman. Ada syak, ada zon, ada waham, tak ada iman. Tu makna dia. Jadi iman ni dia kena yakin di dalam hati. Apa dia yang kita yakinkan? Segala perkara yang Nabi bawa. Segala perkara. Apa dia yang Nabi bawa? Semua kita percaya. Yakin sungguh-sungguh. Yakin sungguh-sungguh. Nah, yang mana segala perkara yang Nabi bawa yang kita percaya tu ialah perkara daripada pekerjaan agama. Apa dia perkara daripada pekerjaan agama? Hak Nabi bawa ni apa dia? Nah, daripada segala perkara yang berkaitan dengan usuluddin. Tauhid. Nabi bawa mai. Kita percaya segala itu adalah pekerjaan agama. Daripada perkara yang Nabi bawakan kepada kita perkara dengan hukum hakam. Daripada semua hukum hakam, daripada pekerjaan agama. Nah, dan daripada perkara yang Nabi bawakan kepada kita sebagai perkhabaran, cerita. Nabi cerita perkara yang dulu. Nah, Nabi cerita perkara yang lagi akan datang. Nabi cerita perkara yang ghaib, yang kita tak nampak. Syurga, neraka. Apa sahaja yang Nabi cerita, semuanya kita percaya. Semuanya kita yakin benar belaka. Bahkan perkara yang kita percaya dan kita yakin tu, kita ketahuikan ia dengan darurah. Apa dia darurah? Tak perlu kepada fikir bicara macam mana nak buat. Setiap yang Nabi bawa, Nabi ajak. Setiap yang Nabi suruh, Nabi ajak. Nabi tak suruh kalau dia tak suruh dengan tak ajak. Dia suruh, dia ajak. Dia suruh, dia ajak. Semua yang kita buat ni ialah perkara yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Cuma bila sampai kepada kita ni ialah perkara-perkara yang ulama-ulama perkemahkan daripada kita orang yang awam yang tak reti. Ulama perkemah untuk kita. Perkemah dengan maksud apa? Permudahkan pada jalan beramal dengan ibadat hak yang Nabi buat. Pemudahkan jalan. Nah, pasal apa? Confirm. Nabi Musa pun kata kat Nabi kita, nah, umat aku yang besar-besar pun tak boleh buat tak boleh buat macam mana yang hang nak buat ni, yang hang terima ni. Baik hang pergi minta rayu lagi. Umat aku yang besar-besar pun tak boleh nak buat. Nampak tak? Nabi Musa pun kata, kita ni orang yang lemah dalam berbuat ibadat dengan Allah. Kita dah lah kecil, kita dah lah tak larat, kita dah lah teruk. Tapi hak ibadat hak Nabi buat ni, Nabi Musa kata berat dah bagi umat dia. Berat dah bagi umat dia. Tapi Nabi kita ni malu dengan Allah. Ngujur Nabi malu dengan Allah. Kalau tidak untung besar. Naik sekali lagi confirm tak ada sembahyang. Sekali naik 5, naik 5, naik 5. 9 kali, 45 kali Tuhan tolak. Bagi kat kita. Bagi kita tolak.
Nabi Musa kata naik lagi. Nah, Nabi Musa kata umat aku ni sujud, sujud. Sujud dua. Tak boleh buat, tu besar dah, orang besar tak boleh buat, tak mampu dah buat. Pinat minta lagi. Nabi kata sudahlah, malu dah kalau duk gagah naik lagi. Malu dah, tak tahu dah. Kalau naik lagi, tak ada lah. 50 tolak 50. Untung. Nah, untung apa? Tok Guru Haji Saleh kata untung apa? Tu bukan untung lagu tu. Nah, tu bala besar lah tu. Bala besar lah. Nah, untung kita apa dia lah ni? Buat 5 umpama 50. Untung kita. Buat 5 umpama 50. Tak dapat pada umat lain. Tak dapat pada umat lain. Kita ni untung besar, sangat-sangat untung. Nah, sebab apa? Sebab sembahyang ni adalah ibu masa hisab, perkiraan. Masa kira nanti ni, masa di mizan nak timbang nanti, sembahyang jadi ibu. Sembahyang jadi ibu. Dalam catatan tak ada sembahyang, maka buku catatan yang lain tak sampai. Nak timbang apa? Ibadat tak ada. Yang nak timbang maksiat. Sebab tu sembahyang kena jaga. Sembahyang kena jaga. Walaupun 5, umpama dia sama dengan 50. Nah kita sembahyang, kita jaga. Jadi iman kita ni, kita nak buat kerana kita yakin dengan apa yang Nabi bawa. Nabi bawa kita ni sembahyang. Nabi cerita kat kita perihal sembahyang. Nabi cerita kat kita perihal macam mana di akhirat dengan sebab sembahyang. Kita buat kerana kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kita yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ni iman. Tu yang maksud dia, kita ketahuikan dengan darurah, dengan tak perlu bicara macam mana nak buat. Tak ada fikir dah macam mana nak buat. Nabi tunjuk, Nabi ajak pada kita. Sehingga kan tahu belaka, kata musannif, tahu belaka, pakat tahu habis ke semua. Siapa? Orang yang tengok dengan amalan ibadat yang kita buat ni, tahu belaka. Sama ada tua ataupun muda, Islam ataupun kafir, depa tengok, depa tahu dah. Yang kita buat ni adalah pekerjaan agama. Tu semua tahu. Orang kafir pun tengok tahu. Oh, ni orang Islam pergi sembahyang. Sebab tu kita kena jaga. Jangan sampai ada orang kafir tanya, pasal apa itu orang tak pergi sembahyang? Kalau dia orang Islam, dia pergi sembahyang. Dia tanya kita, pasal apa itu orang tak pergi sembahyang? Nak jawab apa kita? Hak ni yang kita nak jawab, dia Melayu. Nak jawab apa? Sebab Islam mesti sembahyang. Tapi dia tak sembahyang. Orang kafir tanya kita nak jawab apa? Sebab dia Melayu. Dia tak tahu dosa pahala, dia tak tahu untung rugi. Ni rugi. Jadi tak jaga agama. Orang tak jaga agama ni dah berdosa. Awal-awal ni dah berdosa. Ni pentingnya iman. Iman ni makna percaya sungguh-sungguh, dan dia tak akan rasa rugi bila dia beramal dengan apa yang Nabi bawa pada dia. Hak ni orang yang sungguh beriman. Kita nak dapat hak ni payah. Tapi kalau kita dah duduk tempat manis, tempat sedap, insya-Allah benda sedap susah nak ditinggalkan. Baiklah. Masa sampai dah tak peraya. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dengan rukun iman ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal muslimin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min 'ibadikas salihin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala ma'rifatik wa 'ala maghfiratik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu
إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.